Selamat datang ke portal pembelajaran Penang Digital Mover. Pada paparan pertama menunjukkan log masuk murid, log masuk guru serta borang perkongsian kuis dan bahan pembelajaran. Portal pembelajaran ini dibina bagi membantu guru dan murid mengakses bahan pembelajaran secara online. Dalam portal ini juga disertakan koleksi kuis, latihan, jom belajar, pembelajaran secara live oleh guru, koleksi bahan-bahan pembelajaran, digital learning KPM dan koleksi laman web. Kesemua bahan pembelajaran, kuis dan latihan ini 100% dihasilkan oleh guru-guru dari Pulau Pinang yang merangkumi pembelajaran prasekolah hingga ke tingkatan 5. Semoga para guru dan murid dapat mengakses dan mengaplikasikan portal ini dengan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada tim JPN yang telah melaksanakan program Jom Belajar Fasa 2. Kita telah berjaya melaksanakan Jom Belajar Fasa 1. Jadi berikutan daripada PKP yang telah berlaku dalam negara kita. Jadi proses Jom Belajar ini telah kita ilhamkanlah supaya pembelajaran PDP murid dan guru berlaku seterusnya. Jadi untuk fasa kedua ini, subjek yang akan kita laksanakan dalam Jom Belajar ini melibatkan mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan juga bahasa Melayu. Jadi untuk seterusnya saya mengharapkan agar ramai lagi pelajar akan menyertai Jom Belajar. Saya ucapkan selamat maju jaya lah untuk semua pelajar dan juga guru-guru yang melaksanakan Jom Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم نورنا بنور علمك وأبعد النسيان اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar? Bertemu kita dalam rancangan Jom Belajar yang disiarkan secara langsung melalui portal pembelajaran Penang Digital Movers Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran sains tahun 4 dengan tajuk bumi. Sebelum meneruskan pembelajaran pada hari ini, ingin cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Nur Hasya dari SK Bayan Lepas 2. Cikgu merupakan moderator pada hari ini. Bersama-sama cikgu di sini ialah Cikgu Nur Hafizah dari Sekolah Kebangsaan Kampung Selamat. Cikgu Nur Hafizah akan menerangkan secara terperinci tentang tajuk bumi. Baiklah, ingin cikgu ingatkan di sini, walaupun pembelajaran pada hari ini lebih menekankan kepada tahun 4 KSSR semakan, tetapi tajuk ini juga dipelajari oleh murid-murid tahun 5 KSSR. Ia juga merupakan salah satu tajuk penting untuk peperiksaan UPSR tahun 6. Walaupun peperiksaan UPSR untuk tahun ini telah dibatalkan, besar harapan cikgu agar murid-murid tahun 6 tidak leka dan terus belajar. Semoga murid-murid tahun 6 juga dapat bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, sebelum meneruskan sesi pembelajaran kita kali ini, ingin cikgu ingatkan, sila jaga etika kamu dalam memberi komen-komen dalam ruangan YouTube. Sila like dan subscribe channel Penang Digital Movers. Okey, satu lagi cikgu nak minta sila komen nama sekolah bagi murid-murid yang sedang online sekarang.
Baiklah, tanpa melengahkan masa, Cikgu mempersilakan Cikgu Nur Hafizah untuk memulakan sesi kita dalam program Jom Belajar pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Nur Hafizah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang telah diperkenalkan oleh Cikgu Hasiah tadi, nama Cikgu Nur Hafizah, Cikgu Nur Hafizah binti Rasid, iaitu Cikgu bersekolah di mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Selamat. Okey, tanpa membuang masa, okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Unit 9, Tajuk Bumi, Tahun 4 KSSR Semakan. Okey, apa yang cikgu akan terangkan hari ini adalah berkenaan dengan tajuk bumi. Jadi cikgu telah membahagikan pembelajaran cikgu, pengajaran cikgu hari ini kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama. Okey, bahagian pertama adalah berkenaan dengan graviti bumi. Daya tarikan graviti bumi, kepentingan daya tarikan graviti bumi. Okey, ini adalah tajuk-tajuk sub topik yang akan kita pelajari dalam bahagian 1. Seterusnya, untuk bahagian 2, okey, subtopik yang akan kita pelajari adalah putaran dan peredaran bumi, arah dan tempoh semasa putaran dan peredaran bumi, dan juga kesan putaran bumi pada paksinya. Okey, kita pergi ke bahagian 1, iaitu bahagian pertama. Okey, ini adalah subtopik yang akan kita pelajari, dan cikgu harap murid-murid semua dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Jika ada sebarang soalan ataupun respon, sila respon di chat YouTube live yang berlangsung sekarang. Okey, jadi seterusnya, okey, murid-murid sekalian, nampak tak apakah gambar yang terpapar di skrin masing-masing? Okey. Boleh tak murid-murid nyatakan apakah yang sedang murid-murid lihat pada skrin ini? Okey. Okey, kita tengok ya. Di sini, di dalam gambar ini terdapat sebatang pokok apple. Okey, sebatang pokok apple yang mempunyai banyak buah apple, dan kemudian salah satu daripada buah apple itu telah jatuh. Okey, persoalannya sekarang, apakah yang berlaku kepada buah apple yang gugur dari pokoknya? Okey, kita lihat buah apple ini gugur daripada pokoknya. Apa yang berlaku? Adakah buah apple ini akan terapung-apung di udara? Adakah buah apple ini akan gugur dan naik ke atas? Ataupun buah apple ini akan gugur dan jatuh ke tanah? Okey, murid-murid sekalian, bolehlah menulis komen, menulis jawapan di ruangan komen di YouTube live. Okey, tanpa membuang masa lagi, okey, kita akan lihat sebenarnya apakah yang berlaku kepada buah apple ini. Buah apple ini akan gugur, jatuh ke bumi. Mengapa? Itu adalah persoalan. Sebenarnya perkara ini sering kali berlaku dalam kehidupan seharian kita. Adakah kita terfikir mengapa objek yang jatuh ia akan jatuh ke bumi? Adakah anda terfikir mengapa? Jadi untuk merungkaikan persoalan itu, sebenarnya buah apple yang tadi akan gugur jatuh ke bumi, ataupun objek-objek lain yang dibaling ke atas dan akan jatuh ke bumi, ia adalah disebabkan adanya graviti bumi. Okey, graviti. Apa itu graviti? Graviti ataupun gravitas dalam bahasa Latin bermaksud berat. Okey, apa itu maksud graviti bumi? Graviti bumi pula ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Okey, untuk menerangkan lagi konsep graviti bumi ini, okey, cikgu nak murid-murid sekalian lihat pada gambar rajah yang berada di sebelah kiri skrin. Okey, di sini terdapat pelbagai objek yang biasa kita lihat di
persekitaran kita. Okey, contohnya manusia, kita sebagai manusia, bangunan, haiwan, okey, kenderaan, objek-objek yang lain pun banyak juga yang berada di sekeliling kita. Jadi, semua objek-objek ini boleh berada pada kedudukannya disebabkan oleh adanya graviti bumi. Graviti bumi ni ada di mana? Okey, mari cikgu terangkan. Sebenarnya graviti bumi ada di bahagian pusat bumi. Okey, jadi semua objek-objek yang berada di permukaan bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Iaitu pusat bumi ini mempunyai satu daya tarikan, iaitu yang dinamakan graviti bumi. Jadi semua objek-objek yang berada di atas permukaan bumi akan tertarik ke arah pusat bumi, yang mana ia akan menunjukkan kita berdiri, kita tidak akan jatuh. Kita berdiri, kita tak akan jatuh. Bangunan-bangunan yang ada, ia akan tetap berada di permukaan bumi, permukaan tanah. Ia tidak akan terapung dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat. Okey, cikgu nak kamu lihat ada di dalam gambar yang terpapar di skrin anda. Okey, ada 3 orang murid yang sedang bermain di taman permainan. Apakah yang sedang dilakukan oleh mereka? Okey, murid yang pertama, dia sedang bermain frisbee. Okey, ini kita sebut sebagai frisbee. Okey, frisbee ni cara permainan dia adalah berbentuk seperti pinggan. Okey, diperbuat daripada plastik dan cara bermainnya adalah dengan cara melemparkan frisbee ini ke hadapan dan frisbee tersebut akan melayang-layang dan akhirnya akan jatuh ke bumi ataupun jatuh ke tanah. Okey, kita lihat gambar rajah yang kedua pula. Okey, murid yang kedua ini sedang menimbang bola. Okey, sedang menimbang bola. Apabila murid ini menendang bola ke atas, menimbang bola ke atas, okey, bola tersebut akan jatuh ke bawah. Dan kemudian perkara ini berulang-ulang dan akhirnya jika murid tersebut tidak dapat mengimbangi lagi bola tersebut akan jatuh ke bumi. Jadi, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, di sini ada seorang murid perempuan yang sedang bermain hula hoops ataupun kita kenali sebagai gelung. Okey, gelung ini kalau gelung yang lama ia diperbuat daripada rotan dan yang baru yang kamu lihat di stor pendidikan jasmani kamu adalah diperbuat daripada plastik. Okey, murid ini akan menggelek-gelekkan hula hoops ini pada pinggangnya dan dia akan mengimbangi gelung ini supaya tidak jatuh, dan apabila dia tidak dapat mengimbangi, gelung tersebut akan jatuh ke bumi. Okey, walaupun ketiga-tiga murid ini bermain permainan yang berbeza, tetapi akhirnya alat-alat permainan mereka akan jatuh ke bumi. Okey, persoalannya, apakah yang menyebabkan objek jatuh semula ke bumi? Jadi murid-murid kena kaitkan dengan apakah penerangan yang cikgu terangkan sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan graviti bumi. Okey. Sebenarnya apakah yang menyebabkan objek-objek ini jatuh semula ke bumi adalah disebabkan oleh adanya daya tarikan graviti bumi. Okey, apa itu daya tarikan graviti? Daya tarikan graviti ada pada semua objek, termasuklah objek-objek daripada benda hidup ataupun benda bukan hidup yang berada di atas permukaan bumi. Jadi, tanpa daya graviti, semua objek akan terapung di udara. Murid-murid boleh lihat keadaan ataupun gambar rajah di sebelah ini menunjukkan bahawa murid-murid ataupun kanak-kanak ini sedang terapung di udara. Buku, apa-apa sahaja objek lain pun terapung di udara. Mengapa? Kerana
Jika tiada daya tarikan graviti, objek-objek akan terapung di udara. Okey, jadi bolehlah di sini cikgu membuat kesimpulan bahawa semua objek di bumi dapat berada pada kedudukannya kerana adanya daya tarikan graviti bumi. Jadi murid-murid faham tak sekarang apa itu graviti bumi? Apa itu daya tarikan graviti bumi? Okey, kalau faham, bolehlah ringan-ringankan tangan. Okey, komen ataupun tulis di komen di YouTube Live yang sedang anda tonton. Okey, seterusnya. Kesan daya tarikan graviti bumi. Jadi, cikgu ada dua situasi di sini. Okey, kita lihat situasi pertama. Okey, situasi pertama ini adalah menunjukkan gambar seorang budak sedang bermain dengan kucingnya. Okey, budak tersebut duduk di atas lantai. Okey, kucingnya juga duduk di atas lantai. Okey, kemudian terdapat alat-alat permainan. Okey, seperti kuda ini. Okey, kuda mainan ini berada di atas lantai. Situasi pertama ini sering kita lihat. Bukan sering, memang itulah situasi yang kita lihat. Okey, dalam kehidupan seharian kita. Mengapa ia berlaku? Kerana objek akan berada pada kedudukannya kerana mempunyai daya tarikan graviti. Itu adalah kesan daya tarikan graviti. Okey, mari kita lihat situasi yang kedua. Okey, situasi kedua. Alamak, semuanya terapung. Pernah tak murid-murid sekalian melihat situasi ini? Okey, situasi ini menunjukkan budak perempuan tadi terapung di udara, kucingnya juga terapung di udara dan juga alat-alat permainan dia juga terapung di udara. Okey, apakah sebenarnya yang berlaku? Okey, objek-objek ini terapung di udara kerana tidak mempunyai daya tarikan graviti. Okey, jadi di manakah situasi yang kedua ini sering kita lihat? Okey, cikgu percaya kamu pernah melihat situasi di dalam kapal angkasa. Okey, beginilah situasinya di dalam kapal angkasa, iaitu semua objek-objek yang berada di dalam kapal angkasa akan terapung di udara. Okey, ia disebabkan oleh tiada daya tarikan graviti. Kerana mereka berada di angkasa lepas yang seperti yang kita tahu, angkasa lepas adalah satu kawasan yang tidak mempunyai udara dan tidak mempunyai daya tarikan graviti. Okey, berdasarkan apa yang telah kita pelajari tentang graviti bumi dan daya tarikan graviti bumi, bolehlah kita sebutkan di sini bahawa daya tarikan graviti ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Ia adalah berkenaan dengan kepentingan daya tarikan graviti. Apa pentingnya? Okey, apa pentingnya daya tarikan graviti? Ia adalah disebabkan oleh ia akan mengekalkan objek pada kedudukannya. Dan yang kedua, ia akan menyebabkan objek tidak terapung di udara ataupun objek-objek yang kita lemparkan ke atas akan jatuh ke bawah pada akhirnya. Itu adalah kepentingan daya tarikan graviti bumi. Okey, cikgu percaya murid-murid sekalian sudah faham dan sudah mendapat idea tentang apakah itu daya tarikan graviti bumi. Jadi sekarang, cikgu akan serahkan kepada Cikgu Hasiah untuk membacakan komen-komen murid-murid sekalian di dalam YouTube Live. Cikgu Hasiah akan memberikan, membacakan komen-komen anda di dalam YouTube Live. Dipersilakan Cikgu Hasiah. Baik, terima kasih Cikgu Hafizah.
Berbalik kepada soalan kita yang pertama tadi, apakah yang berlaku kepada buah apple yang gugur dari pokoknya? Okey, ada banyak respon kat sini. Cikgu tengok antaranya Aira Channel, jawapannya gravity. Ahmad Jamiruddin jatuh disebabkan oleh hukum Newton. Dan Nur Fazlan sebab tarikan graviti. Kebanyakan kamu menjawab tarikan graviti. Okey, yang soalan seterusnya, kesan daya tarikan graviti. A. Lukman. Jawapannya ialah tiada daya graviti. Sebab itulah menyebabkan kamu boleh terapung di atas permukaan bumi. Okay, Aira Channel pun sama juga. Dia jawab tiada tarikan graviti, sama juga dengan Awatif. Okay. So cikgu rasa daripada respon yang kamu beri ni, nampaknya kamu telah dan sedang mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan tekun dan dapat memahami apa yang dipelajari. Baiklah, untuk meneruskan sesi yang kedua, cikgu jemput Cikgu Nur Hafizah kembali. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hasiah kerana telah membacakan komen-komen daripada murid-murid sekalian. Okey, jadi tadi kita dah habis tentang graviti bumi, daya tarikan graviti bumi dan juga kesan-kesan daya tarikan graviti bumi. Jadi sekarang cikgu nak terangkan dalam bahagian 2 adalah berkenaan dengan putaran dan peredaran bumi, arah dan tempoh semasa putaran dan peredaran bumi dan juga kesan putaran bumi pada paksinya. Jadi tanpa membuang masa, okey, cuba ingat tak kamu? Okey, ingat tak kamu pernah belajar tentang bumi berputar pada paksinya dan juga bumi dan planet-planet lain juga beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Cikgu percaya kamu pernah belajar berkenaan dengan fakta ini di tahun 3 dalam topik sistem suria. Dan cikgu percaya ada murid yang dah lupa apa sebenarnya bumi berputar pada paksinya. Bagaimana? Jadi, cikgu akan terangkan satu persatu mengenai bumi. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, di sini sebenarnya jika kamu perhatikan terdapat 2 pergerakan bumi iaitu putaran bumi dan juga peredaran bumi. Jadi yang pertama cikgu akan terangkan iaitu putaran bumi. Okey, bumi berputar pada paksinya. Ini adalah satu fakta. Okey, fakta yang mudah. Tetapi adakah kamu tahu apa itu paksi? Ada yang confused, ada yang ingat. So, yang ingat tu bagus. Jadi, cikgu akan terangkan paksi ialah garisan bayangan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi, boleh bayangkan tak? Paksi adalah satu garisan, garisan bayangan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Mungkin ada murid yang masih tidak nampak apa itu paksi. Jadi, cikgu akan terangkan secara gambar rajah animasi. Kamu lihat di sini. Paksi tadi, paksi adalah garisan bayangan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dan lihat, ini bahagian bumi. Bumi ini bulat. Jadi ia berputar. Ia berputar pada paksinya. Ini adalah fakta yang pertama yang perlu kamu faham. Boleh lihat di sini, bumi berputar pada paksi. Di mana itu paksi? Paksi adalah yang menghubungkan, garisan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Itu adalah salah satu daripada pergerakan bumi. Jadi kita lihat pergerakan bumi yang kedua iaitu peredaran bumi. Ini adalah fakta berkenaan dengan peredaran bumi. Bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya. Bumi beredar
mengelilingi matahari pada orbitnya. Okey, dalam ayat ini, dalam fakta ini, okey, cikgu percaya ada yang dah terbayang-bayang apa itu orbit. Ada yang masih tertanya-tanya, orbit itu apa? Okey, jadi orbit ialah jalan atau landasan di ruang angkasa yang tidak dapat dilihat secara fizikal ataupun dengan mata kasar, walaupun kita melihatnya dengan menggunakan teleskop. Okey, jadi bagaimanakah sebenarnya orbit ini? Okey, cikgu akan terangkan melalui gambar rajah ini. Okey, orbit ialah jalan atau landasan di ruang angkasa yang tidak dapat dilihat secara fizikal. Okey, ini adalah orbit. Orbit adalah berbentuk bujur ataupun kita sebut sebagai elips, berbentuk elips. Jadi matahari berada di tengah-tengah. Okey, bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya. Okey, cikgu harap murid faham tentang konsep bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya. Okey, itu adalah dua pergerakan bumi yang telah cikgu terangkan. Yang pertama tadi adalah berkenaan dengan putaran bumi dan yang kedua adalah berkenaan dengan peredaran bumi. Cikgu percaya kamu sudah dapat membezakan dua pergerakan ini. Dan seterusnya, okey, cikgu akan menerangkan tentang arah dan tempoh semasa putaran bumi. Tadi cikgu dah beritahu kita ada dua jenis pergerakan bumi. Jadi sekarang ni cikgu nak terangkan tentang arah dan tempoh semasa putaran bumi. Okey, cuba lihat di sini. Bumi berputar pada paksinya dari arah barat ke timur dan mengambil masa 24 jam iaitu bersamaan dengan 1 hari untuk membuat satu putaran lengkap. Okey, jadi untuk menjelaskan fakta ini, okey, cuba lihat pada animasi yang telah cikgu sediakan. Okey, sebentar tadi kita lihat bahawa bumi berputar pada paksinya. Okey, paksi iaitu satu garisan yang mengunjur dari arah utara, kutub utara dan kutub selatan. Dan yang cikgu nak tekankan di sini adalah arah pergerakannya iaitu dari arah barat ke timur. Cikgu percaya murid-murid sekalian sudah tahu kita ada 4 arah mata angin utama iaitu utara yang berada di bahagian atas, selatan berada di sebelah bawah, timur berada di sebelah kanan dan barat berada di sebelah kiri. Jadi di sini bumi berputar pada paksinya dari arah barat ke timur dan mengambil masa 24 jam untuk membuat satu putaran lengkap iaitu bersamaan dengan 1 hari. Okey, ini adalah arah dan tempoh semasa putaran bumi. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, yang seterusnya arah dan tempoh semasa peredaran bumi. Okey, ingat tak kita ada dua pergerakan. Okey, yang tadi adalah putaran bumi, sekarang adalah peredaran bumi. Okey, kita baca fakta ini. Okey, bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya mengikut arah lawan jam dan mengambil masa 365 1/4 hari ataupun bersamaan dengan 1 tahun untuk melengkapkan peredarannya. Okey, jika kita baca di sini mungkin kita belum nampak. Okey, kita belum nampak dengan jelas apa sebenarnya fakta yang ingin cikgu sampaikan. Jadi, kita lihat pada gambar rajah animasi ini. Okey, tadi kita dah tahu bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya, okey, mengikut arah lawan jam. Okey, jika murid-murid tidak tahu apa itu arah lawan jam,
Okey, mari cikgu terangkan sedikit berkenaan dengan arah lawan jam. Okey, lihat di muka jam yang terpapar di skrin anda di bahagian kanan. Okey, di bahagian kanan bawah sekali ini. Okey, terdapat muka jam. Okey, di muka jam ini, okey, yang selalu kita lihat, jarum jam akan bergerak dari pukul 12, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya jarum jam akan bergerak ke arah kanan. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. So kanan ke kiri bermaksud arah jam. Tetapi bumi kita beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Jadi lawan bermaksud terbalik. Jadi arahnya adalah, okay, jika kita lihat pada muka jam 12, 11, 10, 9, 8 dan seterusnya. Dari arah kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi bila kita lihat balik, okay, kita lihat kembali pergerakan bumi ini beredar dari arah kiri ke kanan. Kiri ke kanan iaitu arah lawan jam. Dan apabila bumi membuat satu putaran lengkap, ia mengambil masa 1 tahun ataupun 365 1/4 hari. Okey. Faham ke tak faham? Ataupun confused? Okey, cikgu harap murid-murid tak confused sebab ia adalah perkara yang sebenarnya mudah jika kamu memahami konsepnya. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada rumusan. Jangan risau ya, cikgu telah membuat rumusan ringkas berkenaan dengan putaran bumi ini. Okey, kamu lihat di sini. Okey, yang berwarna biru ini, okey, bumi berputar pada paksinya dari arah barat ke timur dalam tempoh 24 jam ataupun bersamaan dengan 1 hari. Okey, jika diterjemahkan dalam bentuk ayat, okey, bumi berputar pada paksinya dari arah barat ke timur dalam tempoh 24 jam. Okey, ini dia punya ayat yang lengkap. Yang cikgu buat rumusan di jadual ini adalah untuk memudahkan kamu untuk mengingat. Okey, kita pergi ke pergerakan yang kedua iaitu beredar. Okey, beredar, bumi beredar pada orbitnya dari arah lawan jam dalam tempoh 365 1/4 hari bersamaan dengan 1 tahun. Jadi kalau dalam bentuk ayat, okey, bumi beredar pada orbitnya mengikut arah lawan jam dalam tempoh 365 1/4 hari bersamaan dengan 1 tahun. Okey, cuba perhatikan ringkasan yang telah cikgu buat ini dan cikgu harap murid-murid tidak lagi tertukar di antara perkataan berputar dan juga beredar. Jika berputar pada paksi, jika beredar pada orbit. Okey, tanpa membuang masa, okey, cikgu akan teruskan dengan kesan. Okey, apakah apabila bumi berputar pada paksinya, apakah kesan putaran bumi pada paksinya? Okey, kesan putaran bumi pada paksinya, okey, menyebabkan apa? Okey, menyebabkan 3 perkara iaitu yang pertama, kita lihat kejadian siang dan malam. Okey, kejadian siang dan malam. Okey, apa itu kejadian siang dan malam? Itu adalah perkara yang kita alami setiap hari. Okey, sekarang ni waktu siang. Okey, sehingga pukul 7 ia dah dikira sebagai waktu malam. So bagaimanakah sebenarnya ia berlaku? Okey, kita lihat pada gambar raja animasi ini. Okey, ini adalah matahari. Okey, di sebelah kiri adalah matahari. Okey, matahari memancarkan
okey, cahayanya, okey, bahagian bumi yang menghadap matahari. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang. Okey, waktu siang itu bermaksud waktu cerah lah. Okey, bahagian bumi itu dia akan kelihatan cerah. Okey, dan sebaliknya apabila bahagian belakang bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Okey, apa itu waktu malam? Waktu malam bermaksud gelap, tiada cahaya daripada matahari. Jadi apabila kita berada di bumi sebenarnya, okey, kita akan sentiasa bergerak sebenarnya. Bukan kita yang bergerak ke sana ke sini, tetapi dalam pergerakan yang pertama tadi, ingat tak? Bumi berputar pada paksinya. Sebenarnya bumi kita ni berputar pada paksinya. Mula-mula kita, kalau waktu pagi bermaksud bumi kita menghala ke arah cahaya matahari. Dan apabila masa berganti masa, okey, kedudukan kita kedudukan bumi kita akan berubah dan akan membelakangi matahari dan menyebabkan kejadian waktu malam, iaitu tiada cahaya. Okey, cikgu harap murid-murid faham mengapa berlakunya kejadian siang dan malam pada setiap hari yang kita alami. Okey, ia adalah disebabkan oleh bumi kita berputar pada paksinya. Okey, itu adalah kesan yang pertama. Okey, kita lihat kesan putaran bumi pada paksinya yang kedua. Okey, kita lihat di sini. Okey, kesan putaran bumi pada paksinya akan menyebabkan kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey, sebelum cikgu terangkan, cikgu nak tanya kamu. Okey, nak tanya kamu, adakah matahari, okey, yang kita lihat itu ia berubah tempat ataupun bagaimana? Sebab di sini, okey, kalau kita bacakan ayat ini, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Adakah matahari itu berubah? Okey, mari cikgu terangkan. Okey, kamu lihat pada gambar rajah di skrin kamu. Okey, gambar rajah ini cikgu ambil daripada buku teks kamu. Kamu boleh ulang kaji dengan guru kamu di sekolah nanti. Okey, boleh lihat kembali gambar rajah ini. Okey, lihat pada gambar rajah di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri ini kamu bayangkan seperti waktu pagi. Okey, waktu pagi semasa kamu hendak pergi ke sekolah. Okey, contohnya, jika kamu berada di luar rumah dan kamu lihat matahari, okey, matahari berada di sebelah kanan rumah kamu. Okey, ini sebagai contoh. Okey, matahari berada di sebelah kanan rumah kamu. Jadi dan matahari itu kelihatan berada jauh dengan kita. Okey, berada di bahagian bawah. Okey, itu kedudukan matahari pada waktu pagi. Kemudian kamu ke sekolah. Okey, kamu dah ke sekolah. Okey, matahari akan kelihatan seperti di waktu tengah hari seperti berada tegak di atas kepala kamu. Okey, jadi apabila kamu pulang dari sekolah, sebenarnya apa yang berlaku? Okey, kamu pulang dari sekolah pada pukul 1 ataupun pada pukul 2 petang. Okey, kamu masuk ke dalam rumah. Okey, dan pada petangnya pukul 4.30, pukul 5 petang, kamu nak keluar bermain dengan kawan-kawan kamu, kamu cuba perhatikan kembali. Matahari yang kamu lihat pada waktu pagi tadi yang berada di sebelah kanan rumah kamu sekarang sudah berada di sebelah kiri rumah kamu. Okey? Sebenarnya apa yang berlaku? Adakah matahari tersebut berubah tempat? Okey, sebenarnya jawapannya tidak. Matahari tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi, iaitu putaran bumi pada paksinya. Apabila bumi berputar pada paksinya, okey, contoh kedudukan kita di bumi, okey, pada awal pagi kita akan nampak
cahaya matahari itu berada jauh, sebab memang jauhlah bumi dengan matahari itu berada jauh, dan lama kelamaan apabila bumi berputar pada paksinya, okey, kita akan nampak matahari itu semakin hampir ataupun berada di atas kepala kita, dan akhirnya pada waktu petang kita lihat matahari itu sudah kita sebut sebagai sudah menjadi rendah dan berada kedudukannya di arah bertentangan dengan arah matahari pada waktu pagi. Jadi ini adalah kesan yang kedua, iaitu kesan putaran bumi pada paksinya, iaitu kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey, itu adalah kesan yang kedua. Okey, seterusnya kesan yang ketiga. Okey, kesan yang ketiga kita lihat kesan putaran bumi pada paksinya yang ketiga adalah okey, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, bagaimana ia berlaku? Betul ke kalau bumi kita ni bila bumi berputar pada paksinya, panjang bayang-bayang dan arah bayang-bayang kita akan berubah? Okey, jadi mari kita lihat. Okey, gambar ini juga cikgu ambil daripada buku teks kamu. Kamu boleh lihat kembali nanti. Okey, cuba kamu perhatikan. Okey, sekarang ni kita nak fokuskan kepada panjang bayang-bayang dan arah bayang-bayang. Jadi, kita lihat di sini. Okey, kamu bayangkan ini adalah rumah kamu. Okey, pada waktu pagi. Okey, pada waktu pagi, bayang-bayang rumah kamu akan berada di sebelah barat. Okey, di sebelah barat. Mengapa berada di sebelah barat? Kerana matahari terbit di sebelah timur. Apabila matahari terbit di sebelah timur, okey, melalui objek legap seperti rumah kamu, ia akan menghasilkan bayang-bayang yang bertentangan arah dengan cahaya matahari. Jadi kamu akan lihat bayang-bayang rumah kamu akan berada di sebelah barat. Manakala panjang bayang-bayang pula, okey, kita lihat pada waktu pagi bayang-bayang kelihatan panjang, lebih panjang. Okey, kita lihat gambar rajah yang kedua. Okey, pada waktu tengah hari, okey, kita lihat kedudukan matahari, kita nampak matahari betul-betul tegak di atas rumah kita. Okey, dan bayang-bayang rumah juga hampir tidak kelihatan. Mengapa? Okey, mengapa? Kerana matahari betul-betul tegak di atas rumah dan bayang-bayang kita kelihatan pendek, bayang-bayang rumah kelihatan pendek. Okey, tadi panjang, kemudian semakin tengah hari semakin pendek, dan akhirnya pada waktu petang jika kita lihat arah matahari pun dah berubah dan bayang-bayang rumah yang terhasil adalah lebih panjang, dan cuba lihat arahnya. Arahnya juga berubah kan? Arahnya adalah sebelah timur. Sebab apa? Kerana matahari berada di sebelah barat, sebab matahari sudah nak terbenam dan kita akan mengalami waktu malam kan? So, dia punya bayang-bayang rumah akan berada di sebelah timur. Okay, ini kita boleh lihat, kita boleh simpulkan bahawa apabila bumi berputar pada paksinya akan berlakunya perubahan panjang bayang-bayang daripada panjang ke pendek dan panjang semula, dan arah bayang-bayang juga berubah. Okey, berubah dari pada waktu pagi bayang-bayang ada di sebelah barat, manakala di waktu petang bayang-bayang berada di sebelah timur. Okey, bolehlah di sini cikgu membuat kesimpulan bahawa kesan putaran bumi pada paksinya akan menyebabkan kejadian siang dan malam. Yang pertama kita lihat, ya, dan yang kedua, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah kedudukannya. Okey, dan yang ketiga, perubahan panjang dan arah bayang-bayang, iaitu pada waktu pagi bayang-bayang akan menjadi lebih panjang. Semakin menghampiri tengah hari, bayang-bayang menjadi semakin pendek, dan pada waktu dan menghampiri petang, panjang bayang-bayang akan semakin
bertambah dan juga arah bayang-bayang juga berubah, iaitu pada waktu pagi arah bayang-bayang di barat, manakala pada waktu petang arah bayang-bayang di timur. Okey, jadi bolehlah di sini cikgu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, rumusan tentang unit 9 tajuk bumi. Okey, bahagian pertama tadi cikgu sudah terangkan tentang graviti bumi. Okey, ingat tak apa itu graviti bumi? Ia merupakan satu daya yang menarik objek-objek ke arah pusat bumi. Okey, ingat kan? Okey, yang kedua iaitu daya tarikan graviti bumi, iaitu daya yang menarik. Daya yang menarik objek-objek supaya kekal pada kedudukannya. Dan yang ketiga tentang kepentingan daya tarikan graviti bumi. Tadi ada dua kan? Okey, apa dia kepentingannya? Okey, kepentingan yang pertama tadi adalah untuk mengekalkan objek pada kedudukannya dan yang kedua menyebabkan objek tidak terapung di udara. Okey, itu secara ringkasnya. Okey, kita lihat bahagian 2 pula, rumusan bahagian 2, okey, tentang putaran dan peredaran. Tadi cikgu dah bagi tahu kita ada 2 pergerakan bumi, iaitu putaran dan peredaran. Kalau putaran pada paksi, kalau peredaran pada orbit. Kemudian arah dan tempoh masa, okey, kita lihat arah putaran bumi di arah barat ke timur. Ambil masa selama 24 jam. Kalau peredaran bumi mengambil masa, arah dia adalah arah lawan jam. Kemudian tempoh masanya adalah 365 1/4 hari. Okey, dan last kali tadi kita dah lihat tentang kesan putaran bumi pada paksinya. Ada 3, iaitu apa? Yang pertama, kejadian siang dan malam. Yang kedua adalah perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Dan yang ketiga adalah kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Dan cikgu percaya, cikgu percaya murid-murid yang menonton program ini akan mendapat manfaat dan juga kefahaman tentang graviti bumi dan putaran dan peredaran bumi. Dan cikgu harap murid-murid sekalian boleh mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari sebentar tadi melalui kuis yang akan kita buat sebentar lagi. Jadi untuk tidak membuang masa, cikgu menjemput Cikgu Hasiah untuk mengendalikan kuisis dan seterusnya kamu akan menjawab, dan pemenang-pemenang akan kita lihatlah nanti siapa yang memberi tumpuan, insya-Allah dia dapat menjawab soalan kuis dengan baik. Cikgu Hasiah dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Hafizah. Baik, murid-murid, kita telah bersama-sama mendengar penerangan tentang graviti, putaran bumi, peredaran bumi dan juga kesan-kesan putaran bumi yang dengan begitu jelas dan sangat tersusun sekali. Baiklah, apa kata murid-murid sekalian jika kita cuba menguji kefahaman kita masing-masing dengan menggunakan soalan kuisis? Cikgu percaya ramai dalam kalangan kamu telah biasa menggunakan aplikasi kuisis ini. Tetapi bagi yang belum biasa, cikgu akan menerangkan secara ringkas bagaimana untuk kamu turut serta dalam aktiviti ini. Baik. Jom jawab kuisis. Okey, seperti yang diberitahu tadi, murid menjawab secara real online. Okey, 10 pemenang yang terbaik akan menerima hadiah. Semasa mendaftar, cikgu nak ingatkan. Okey, semasa mendaftar, cikgu nak ingatkan supaya kamu menulis nama penuh dan nama sekolah kamu.
Baiklah. Kamu boleh mengikuti kuisis ini dengan menggunakan peranti telefon bimbit dan juga laptop ataupun desktop. Okey. Baiklah. Okey, kamu boleh menggunakan enjin carian Google dengan menaik Quizzes. Kemudian pilih Join a Game. Okey, seterusnya kamu enter a game code. Okey, kod kita pada hari ini ialah 115068. Okey, 115068. Dan seterusnya kamu tekan Join a Game. Okey, masukkan nama sekolah dan juga nama penuh kamu. Baik, di sini cikgu bagi contoh Nita at SK Bayan Lepas 2. Okey, di sini kamu perlu meletakkan alamat penuh sekolah kamu sebab senang untuk cikgu hubungi kamu semasa apabila kamu dah menang nanti untuk pemenang-pemenang. Okey, seterusnya pilih start game ataupun kamu boleh terus klik ke link yang di-share di live chat. Okey. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Kod kuisis kita pada hari ini ialah 115068. Okey, 115068. Cikgu akan bagi masa selama 2 minit untuk kamu bersedia di ruangan kuisis. Baik murid-murid, nampaknya telah ramai yang masuk di sini. Cikgu akan mulakan dari sekarang. Yang belum masuk boleh teruskan masuk dengan kod tadi yang cikgu dah berikan tadi. Okey, sementara menunggu, kita nak tengok nak masuk ke dalam quizzes. Okey, murid-murid yang masih belum dapat masuk ke quizzes, okey boleh type di enjin carian. Okey, quizzes. Okey, buat masa ni Arisa dari SKSK mendahului dengan masa
Okey, sementara menunggu murid-murid menjawab, okey. Cikgu harap murid-murid semua dapat menjawab soalan kuisis yang sedang berlangsung sekarang. Okey, cikgu harap dapat menjawab jika murid-murid dengar dengan jelas, dengan teliti penerangan yang cikgu terangkan tadi, insya-Allah murid-murid semua dapat menjawab soalan-soalan pada kuisis dengan baik. Dan kita ada 10 pemenang ya, 10 pemenang yang terpantas yang menjawab dengan tepat, kita akan berikan hadiah. Okey, nanti murid-murid yang menang dalam 10 orang yang menang tu boleh menghubungi nombor yang akan diberikan sebentar lagi. Okey, Okey, untuk murid-murid yang lambat tu masih boleh masuk. Ikut kita 115068. Cikgu akan tunggu sehingga 10 pemenang dan kita akan end game. Okey. Setakat ni Arisa dari SKSA masih lagi mendahului semua murid. Okey, Cikgu Hasia, jika kita lihat tadi di komen YouTube tadi, ramai murid-murid yang masuk adalah murid-murid dari Pulau Pinang ke? Macam mana? Ya, kebanyakan daripada murid Pulau Pinang. Okay. Tapi rasanya ada juga daripada luar. Cuma yang dapat komen dari sekolah-sekolah tu kebanyakan daripada Pulau Pinang. Okey, Alhamdulillah. Ya. Okey, bagus ya. Murid-murid yang menonton harap dapat menjawab soalan kuis dengan baik. Okay, daripada respon-respon di live chat, Alhamdulillah syabas saya ucapkan ramai murid-murid kita yang faham dan dapat mengikuti dengan baik. Okay, cikgu harap soalan-soalan kuisis ni kamu akan dapat jawab dengan cemerlang sekali. Okay, setakat ni Arisa satu soalan yang dijawab salah. Okay, solid. Tempat kedua setakat ini. Okay, murid lain masih ada peluang untuk memenangi sekiranya kamu menjawab dengan betul semua soalan. Cikgu Hasia, kita dah ada ke 10 pemenang setakat ni? Belum lagi. Okey. Setakat ni baru 3. Saya akan tunggu sampai 10 kita akan end game. Cikgu Hasia, sementara tu kita boleh kongsikan nombor telefon untuk pemenang-pemenang hubungi selepas ini. Okey, mungkin kita boleh masukkan nombor telefon. Baik murid-murid, sekiranya anda terpilih sebagai 10 pemenang terbaik, sila hubungi nombor telefon yang cikgu akan bacakan di sini. 013-819-7192. Cikgu ulang sekali lagi. 013-819-7192. Okey, cikgu dua lagi pemenang. Okey, setakat ni yang menang Arisa dari SKSA, Muaz Marwah dari SK Sungai Ara, Solihi dari SKTM, Asma Zulaika dari SK Kampung Selamat, Habibah, Nur Zahira dari SK Sungai Ara. Habibah, minta maaf ya sebab kamu tak pergi sekolah, so kenyataan kamu terpaksa dibatalkan. Dipanggil pertama, ada Mikael dari SK KS, Aisyah Mira dari SK Pelebrai, Masyirah. Masyirah pun tak serta dari sekolah. Okey,
tahniah cikgu ucapkan kepada pemenang-pemenang dan cikgu ada dengar ada murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Kampung Selamat juga telah menyertai dan memenangi kuizis mungkin di tempat ke-5 atau 6. Okey, tahniah dan syabas diucapkan. Okey, begitu juga dengan murid-murid yang lain, okey, yang telah mencuba tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dari mula tadi, dan cikgu harap kamu boleh cuba lagi di kuis yang akan ditanya dalam program-program yang lain. Okey, cikgu dah dapat 10 pemenang. Jadi cikgu akan end game sekarang. Baik, siapa yang menang tadi sila hubungi cikgu. Okey, ulang. Nombor yang cikgu dah bacakan tadi. 0138197192. Baiklah. Nampaknya murid-murid kita menjawab dengan baik sekali. Dan cikgu rasa Cikgu Hafizah ada kata-kata terakhir untuk murid kita. Okey, tahniah kepada murid-murid yang telah menyertai kuizis dan pemenang-pemenang sebenarnya akan dipaparkan di portal Penang Digital Movers. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang menonton dan diharap kamu semua dapat manfaat daripada pengajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Cikgu mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata, dan Assalamualaikum dari cikgu. Okey murid-murid, nampaknya rancangan kita telah sampai ke penghujungnya. Sehingga berjumpa lagi dalam program Jom Belajar bersama cikgu dan moderator yang lain pula. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Bye.